Assalamualaikum. Apa khabar semua anak murid cikgu hari ini? Hari ini berjumpa lagi dengan Cikgu Syu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kuasa kentang. Murid-murid dah tengok kan video yang cikgu tunjukkan beberapa saat sebentar tadi. Dalam video tu menunjukkan bagaimana beberapa biji kentang boleh menyalakan mentol ataupun lampu. Mentol dalam video tadi menyalakan. Tapi kan bagaimana cara dia buat semua itu? Dalam lepas ini kita boleh ketahui cara nak buat bagaimana kentang itu boleh menyalakan mentol. Okey, jom. Okey murid-murid, untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang murid akan dapat? Okey, murid berjaya menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar dengan betul. Nanti dalam buku teks akan diberikan kerangka dan gambar dalam buku teks Bahasa Melayu. Nanti di situ kita akan hasilkan draft dan menulis karangan. Baiklah murid-murid, apa aktiviti yang murid akan laksanakan bersama cikgu hari ini? Okey, yang pertama, murid akan mengetahui cara menghasilkan draft karangan. Yang kedua, murid akan membaca dan memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar dalam buku teks nanti. Dan yang ketiga, murid akan menulis draft dan menghasilkan penulisan. Baiklah murid-murid, kita lihat dulu pada aktiviti pertama kita bagaimana kita nak menghasilkan draft karangan. Lepas ni kita boleh lihat. Okey, baiklah murid-murid, ini adalah draft karangan. Untuk hari ini, cikgu akan ajar bagaimana menghasilkan 5 perenggan menggunakan draft karangan. Okey, kita lihat satu persatu. 5 perenggan. Okey, di mana dalam sebuah karangan mesti ada pendahuluan, mesti ada isi penting dan akhir sekali mesti ada penutup. 3 perkara ini adalah sangat penting untuk menghasilkan penulisan ataupun karangan yang bagus ataupun karangan yang baik. Okey, setiap pendahuluan dia akan mewakili perenggan pertama. P1 ini bermaksud perenggan pertama. Kemudian isi penting. Isi penting untuk menghasilkan sebuah karangan sekurang-kurangnya kita perlukan 3. Okey. Isi 1 mewakili perenggan kedua. Isi 2 mewakili perenggan ketiga. Isi 3 mewakili perenggan keempat. Manakala penutup dia akan mewakili perenggan kelima. Jadi cukup draft karangan kita untuk hasilkan hari ini iaitu 5 perenggan, di mana pendahuluan perenggan 1, isi 1 perenggan 2, isi 2 perenggan 3, isi 3 untuk perenggan keempat dan penutup adalah perenggan kelima. Okey murid-murid, tadi cikgu dah beri penerangan bagaimana menghasilkan draft karangan. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti kedua kita iaitu membaca, memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar yang ada dalam buku teks kamu. Okey, kita lihat sama-sama. Okey murid-murid, sekarang mari kita baca dan memahami maklumat berdasarkan petikan dan gambar yang ada dalam buku teks murid, buku Bahasa Melayu pada muka surat 112. Murid boleh rujuk bersama dengan cikgu. Okey, kita baca dulu pada pendahuluan iaitu perenggan 1. Okey, kita baca sama-sama. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Okey, jadi pada perenggan 1 ini iaitu pendahuluan, ia menceritakan bagaimana Zara dan rakan-rakan sekelasnya menyertai pameran sempena dengan Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi.
Okey, ada guru kelas yang membantu mereka untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pameran tersebut. Okey, sekarang kita perhatikan pada gambar yang diberikan dalam buku teks murid, di mana ada 3 gambar yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu kuasa kentang. Tengok pada gambar yang pertama, ada seorang guru membantu Zara dan rakan-rakannya dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Okey, kemudian pada gambar kedua, kelihatan Zara menyediakan ataupun bertungkus lumus menyediakan bahan pameran tersebut untuk menyalakan mentol ataupun lampu tersebut menggunakan kentang dan penyambung wayar penyambung. Okey, kemudian yang ketiga, di mana gambar yang ketiga ni Zara dah pamerkan bahan-bahan ataupun bahan pameran yang telah disiapkan. Okey, jadi dia mendapat tepukan gemuruh oleh orang ramai. Sekarang kita teruskan kepada aktiviti yang ketiga kita, iaitu tadi menulis draft dan menghasilkan penulisan. Jadi cikgu akan ajarkan bagaimana kita nak menulis draft dan menghasilkan penulisan mengikut langkah demi langkah. Okey murid-murid, tadi kita dah baca satu perenggan yang telah disediakan dalam buku teks murid. Jadi pendahuluan telah pun disediakan ataupun diberikan dalam buku teks kamu. Jadi kamu tidak perlu sediakan lagi pendahuluan untuk menghasilkan penulisan. Jadi kamu tinggal nanti untuk salin semula sahaja pendahuluan ini sebagai permulaan karangan. Okey, sekarang kita lihat dulu pada isi yang pertama, iaitu perenggan kedua. Pada pendahuluan tadi dah jadi perenggan pertama. Kita pergi kepada perenggan yang kedua, di mana isi pertama. Jadi dalam buku teks dia dah berikan kamu isinya, iaitu menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan menyediakan aktiviti bersama-sama. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu tinggal lengkapkan frasa ini untuk menjadi ayat yang lengkap. Jadi di sini cikgu dah sediakan untuk yang pertama, siapa yang menyediakan peralatan tadi. Jadi dekat hadapan yang kita tulis siapa yang sediakan, iaitu Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan. Sambung sedikit ayat dia, yang diperlukan. Okey, titik nokta. Okey, jadi ayat yang lengkapnya, Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan yang diperlukan. Okey, nokta. Kemudian yang kedua, isi yang kedua tadi, bahan-bahan yang diperlukan. Jadi apa bahan yang kita perlukan untuk buat kuasa kentang tadi, untuk buat bahan-bahan pameran tadi. Jadi bahan-bahan yang diperlukan. Okey, jadi untuk huruf B di hadapan ni kita tukar dulu kepada huruf besar. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah, sambung dekat belakang, kentang, mentol diod pemancar cahaya iaitu LED, tembaga dan kelip kertas keluli. Okey, bahan-bahan ni dia dah ceritakan dekat gambar tadi. Jadi kamu tinggal perlu tulis mula sahaja untuk menjadi ayat yang lengkap. Okey, kemudian yang ketiga, siapa menjalankan aktiviti bersama-sama. Siapa tadi yang buat aktiviti bersama-sama. Jadi dekat hadapan kita tulis. Okey, kita tak perlu tulis semula Zara dan rakan-rakannya. Kita gunakan kata ganti nama, iaitu mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Jadi dekat belakang kita letak nokta. Okey, cukup untuk perenggan yang kedua. Okey, sekarang kita lihat kepada perenggan yang ketiga pula, isi yang kedua yang diberikan. Okey, memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja, dan yang ketiga melengkapkan lita. Jadi yang pertama ni kita cakap dulu, siapa yang memulakan uji kaji tersebut. Jadi siapa nak mulakan? Letak kat hadapan siapa? Mereka. Yang rakan-rakan kan, Zara dan rakan-rakan mereka tadi memulakan uji
kaji. Jadi kita letakkan kata ganti nama yang ketiga dekat belakang depan ni. Mereka memulakan uji kaji. Jadi sambung sedikit ayat dengan apa? Mula-mula tadi memasang litar. Dia pasang litar yang menggunakan bahan-bahan tadi. Okey, mereka memulakan uji kaji dengan memasang litar. Okey, yang kedua, berpandukan langkah kerja. Bagaimana mereka buat? Bagaimana mereka pasang litar tersebut? Okey, dekat hadapan kita tulis litar tersebut dipasang dengan berpandukan langkah kerja, sambung sedikit, yang telah disediakan. Jadi langkah tersebut dipasang dengan berpandukan langkah kerja yang disediakan. Jadi terjadi ayat yang lengkap. Okey, yang ketiga, melengkapkan litar. Siapa? Okey, siapa tadi? Langkah terakhir, mereka melengkapkan litar. Okey, dia dah mulakan, lepas tu dia berpandukan pada langkah kerja dan akhir sekali langkah terakhir mereka melengkapkan litar tersebut. Jadi dekat belakang tu kita letak nokta. Okey, kita teruskan kepada isi yang ketiga iaitu perenggan keempat. Kita dah siap 3 perenggan tadi, sekarang kita pergi kepada perenggan keempat. Okey, tengok isi yang dibagi dalam buku teks kamu, iaitu berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Lampu LED menyala. Para penonton bertepuk tangan. Jadi kita mulakan yang pertama dulu. Siapa yang berdiri tu? Okey, tulis mula Zara dan rakan-rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Okey, nokta. Kemudian yang kedua, lampu LED menyala. Bagaimana lampu tu menyala? Okey, depan tu kita tambah apabila switch ditekan. Okey, kita nak nyalakan semampu ni kena ada switch. Jadi apabila switch ditekan, lampu LED menyala. Jadi letak titik nokta. Kemudian yang ketiga, siapa? Para penonton bertepuk tangan. Siapa tadi? Okey. Jadi depan ni kita tukar huruf P kecil ni kepada P besar. Para penonton bertepuk tangan. Sambung sedikit. Melihat bahan pameran itu. Pameran yang Zara dan rakan-rakannya dah pamerkan tu, para penonton bertepuk tangan. Okey, baiklah, kita dah selesai 4 perenggan tadi. Pendahuluan, isi perenggan 1, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat tadi, di mana perenggan 2, ketiga dan keempat tadi mewakili tiga isi penting. Okey, jadi untuk penutup dalam buku teks kamu juga telah disediakan. Jadi kamu tinggal nak tulis semula saja penutup yang telah disediakan itu nanti. Okey, cukup jadi penutup ini dia akan jadi perenggan ke-5. Jadi cukup 5 perenggan yang kita dah hasilkan. Jadi bagaimana kita nak tulis semula penulisan ini? Okey, murid-murid, jadi tadi kita dah hasilkan draft karangan. Jadi sekarang kita nak tulis semula untuk menghasilkan karangan. Okey, jadi murid-murid boleh buka buku besar ataupun buku panjang murid-murid. Okey, tulis dahulu hari dan tarikh, kemudian tajuknya adalah kuasa kentang. Okey, bagaimana cara kita nak tulis dahulu memula? Okey, untuk perenggan pendahuluan, permulaan ayat dia mestilah rapat pada garisan tepi di sebelah buku tulis kamu. Kamu tidak boleh jarak dengan garisan tersebut. Jadi tulis Zara dan rakan sekelasnya tu mesti rapat di garisan tepi dalam buku tulis kamu. Okey. Jadi ayat yang kita dah tuliskan tadi, ayat yang perenggan pendahuluan yang telah diberikan nanti, kamu tinggal tulis semula sahaja dalam buku teks, dalam buku tulis kamu. Jadi rapatkan pada garisan tepi di sini. Okey. Kemudian bagaimana nak sambung untuk perenggan kedua? Ini baru perenggan pertama. Perenggan kedua, kamu selang satu baris. Okey, selang pada satu baris ni. Okey, permulaan bagaimana? Ambil satu jari ataupun 2 jari, letakkan di sebelah
tepi garisan buku kamu ni. Letakkan di sini. Di bahagian sini letakkan jari, barulah kamu boleh mula menulis untuk perenggan kedua. Okey, ini adalah perenggan kedua. Jadi ayat yang telah kita bincangkan tadi, kamu tinggal tuliskan semula sahaja. Zara dan rakan-rakannya menyediakan bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kentang, mentol diod pemancar cahaya, tembaga dan klip kertas keluli. Mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Jadi kita dah bincangkan tadi, kamu tinggal tuliskan semula dalam bentuk perenggan. Okey, kemudian perenggan ketiga, sama juga, selang satu baris dan mulakan menulis ayat dengan letakkan dulu jari di sebelah garisan buku tulis kamu. Lepas tu barulah mula murid menulis perenggan ketiga. Okey, kita sambung pada perenggan keempat. Okey, sama juga, selang satu baris, kemudian pada garisan tepi letakkan jari dan barulah murid mula menulis. Okey, Zara dan rakan-rakannya berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan. Mesti jarak pada perenggan 2, 3, 4 dan perenggan ke-5. Sama juga, selang satu baris dan barulah tulis pada perenggan ke-5. Jadi, untuk menulis karangan, pada pendahuluan mesti rapat dahulu pada garis sebelah tepi buku tulis. Kemudian bila nak masuk pada perenggan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sehingga penutup, barulah kamu mula letak satu jari dan mula menulis. Okey murid-murid, untuk tugasan hari ini, apa yang murid perlu buat? Murid perlu tulis semula karangan yang telah kita bincangkan tadi dalam buku tulis besar atau buku tulis panjang masing-masing. Apabila dah siap, bolehlah hantar tugasan tersebut kepada cikgu nanti. Tapi ingat, cara nak tulis mestilah sama macam yang cikgu tunjukkan tadi, di mana pendahuluan rapat pada garisan apabila mula menulis perenggan kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya, barulah kita letak satu jari dan mula menulis. Okey murid-murid, itu sahaja kelas bersama dengan Cikgu Syu hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan cikgu hari ini. Jadi jangan lupa hantar tugasan yang cikgu dah berikan. Okay, jaga diri, jaga kesihatan sepanjang berada di rumah. Jangan stres. Laksanalah tugasan PDPR dengan bijak. Okey, bye. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.